yang menjadi penghalang. Jikalau gendang sudah bergema, ayo bersorak sepenuh jiwa. Jikalau gelanggang sudah dibuka, ayo peperangan. Kita bermula perlawanan pusingan yang pertama di antara pasukan Selangor Red Giant berhadapan pasukan Todak. Ya, saingan di antara kedua pasukan ini menjadi satu musuh ketat bagi musim yang ke-12 MPLMY. Penyudahnya akan kita sama-sama saksikan, di mana kita boleh lihat agresif untuk pasukan Selangor Giants. Cuba mereka Momo di bahagian awal untuk mereka mendapatkan advantage daripada situ. Ketahanan daripada Uranus tidak boleh untuk sustain banyak damage sekiranya di pada fasa awal game. Ya, tetapi Selangor Red Giant mengambil baksiat untuk melakukan agresif. Tetapi Todak dengan adanya apa? Tekanan diberikan kepada jungle. Pasukan Selangor Red Giant dari atas. Pasal menggunakan flicker. Adakah ini akan mendendam mereka di turtle yang pertama sebentar saja lagi? Guardians Barrier yang paling lama saya pernah tengok. Saya rasa pancake tu bila nak jatuh ni sampai terpaksa guna flicker nak lari. Ya. Satu penggunaan Guardians Barrier yang tepat pada waktunya. Momo pun dengan damage yang dikeluarkan sedikit demi sedikit. Dengan adanya skill yang dilepaskan sebentar tadi hampir mendapatkan pancake. Dengan ketiadaan flicker ini di kawasan turtle, pastinya informasi ini akan digunakan sebagai mengetahui Momo. Kawasan rendah hampir tumbang tapi CP Maghrib. Dapat. Tapi sekarang dia masih survive. Tak terkena. Momo berjaya untuk mengelak segala-galanya. Kawa strip es kertas. Skrip saya ni. Dan bertambah macam tu je. Dapat lari daripada damage pasukan Selangor Giants. Kalau Super Gorgeous, permainan beliau boleh dikatakan seperti api. Momo seperti air dekat sini. Tenang sahaja untuk mengelak semua skill set yang dipamerkan oleh Selangor Red Giant. Dan pastinya akan menjadi masalah apabila mendapatkan itemization. Tapi sekarang ni mungkin ada pergaduhan untuk turtle yang pertama. Yang pertama yang masih menjadi tanda tanya. Tapi reset macam tu je sebab ada grog untuk pasukan Todak. Menggunakan Guardian Barrier tapi sekarang kita lihat onwards dengan lagu pakai tak terkena sekali lagi. Support Zak gagal mendapatkan kill, akan tetapi satu kill berpihak kepada pasukan Selangor Giants. Yums di bahagian belakang, rival akan terkena. Damage separate daripada pasukan Selangor Giants yang terpaksa mengorbankan diri adalah Super Gorgeous. Ya, tepat sekali Super Gorgeous. Terpaksa untuk mengorbankan diri beliau. Namun berjaya untuk dapatkan dua orang yang lain bersama dengan Turtle. Satu keuntungan yang sangat-sangat besar untuk pasukan Selangor Red Giant. Kalau Ciku tadi masuk dengan lebih awal ataupun Todak boleh untuk bertahan dengan lebih lama, saya jangkakan itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar untuk Todak sebenarnya. Kerana Ciku sudah bersiap sedia melakukan rotasi dan ingin memaksimalkan penggunaan crossbow off tanknya di awal permainan ini. Tapi ya, kena ingat ini masih lagi di awal permainan. Walaupun Selangor Red Giant yang telah memulakan game pertama ini dengan langkah kanan terlebih dahulu, kita masih kena ingat Todak begitu negatif. Dan terpaksa untuk berhadapan dengan 3 orang pemain. Seakan-akan untuk pasukan Todak tahu apa yang baru untuk mereka lakukan dan sedar ada pancake dekat dalam semak kecil tersebut. Akan tetapi kita lihat bagaimana EXP lane dan gold lane masih lagi membuat kerja mereka masih lagi stabil di antara kedua-dua pasukan. Ya, tapi 2 berbalas 2 dan di bahagian bawah sebentar tadi kita juga melihat gold plating berjaya diratas sedikit sebanyak daripada Super Red. Mungkin membenarkan beliau untuk mendapatkan power spike lebih awal lagi kalau nak dibandingkan dengan Ciku guys. Tapi pastinya fokus kita untuk Todak nak melihat apakah impact Zain Sempoy, terutamanya pada fasa mid game apabila beliau telah mempunyai 2 core item. Bercerita tentang core item, sekarang Rival sudah berjaya untuk dapatkan Hunter Strike selaku item yang pertama dan dia cuba untuk dapatkan Gorgeous. Super Gorgeous macam tak boleh nak bertahan tetapi itu macam dengan adanya Rival. Satu panahan saja diperlukan untuk mengorbankan Super Gorgeous. 3 berbalas dengan 2 untuk Todak. Mereka masih lagi stabil untuk mengekalkan momentum bagi game yang pertama ini. Tapi sememangnya dah dijangka oleh semua orang. Sememangnya satu pertarungan yang sengit di antara kedua-dua pasukan. Masih lagi tidak begitu jauh perbezaan gol di antara kedua-dua pasukan. Dan di bahagian bawah, Ciku masih lagi tenang menadah Blazing Note tersebut. Sementara Yums melihat saja. Seakan-akan ada arahan mengatakan untuk menyimpan wild charge tersebut di waktu yang jauh lebih sesuai. Ciku terpaksa untuk pulang setelah damage yang besar dikenakan. Dan sekarang Turtle akan dimulakan. Namun lihat bagaimana Momo menghalang. Sampai dapat buff tersebut. Tapi kali ini
Dia beli masa sebenarnya untuk membenarkan Todak mendapatkan turtle dengan selesa. Ada pancake seorang saja, flicker depan bersama dengan Onwards. Dan sekarang dia rival. Terkena damage dan mendapatkan turtle tanpa sebarang masalah. Pancake terperangkap. Dan dia ada flicker atau tidak? Jawapannya tidak, dan berjaya untuk mendapatkan satu keselamatan. Kita lihat bagaimana Super Red didedahkan dengan satu peluang terbuka luas. Mendapatkan turret yang pertama di bagian bawah. Super Zack, ibarat sniper yang digunakan mengorbankan Cikugas buat pertama kalinya. Ya, ini pertukaran yang cukup baik dilakukan oleh Selangor Red Giant walaupun Todak yang memenangi daripada segi team fight, tapi lihat bagaimana mereka masih lagi kembalikan keseimbangan daripada kemenangan dua belah pihak. Tapi sekarang ini satu lagi menara akan menjadi milik Todak. Super Skies yang terperangkap, yang mana sekarang ini tengah diangkat. Dan juga Momo datang untuk memberikan, melambatkan lagi pergerakan. Super Gorgeous di bagian belakang. Fokus kepada rival. Rival akan dikorbankan buat seketika waktu, di mana Momo terpaksa untuk larikan diri daripada kawasan tersebut. Dijangkakan rival mungkin akan bermain lebih ke arah tankiness dalam permainan ini. Melihatkan kepada crowd control yang besar daripada pasukan Selangor Red Giant. Akan tetapi dia masih lagi bermain dengan item yang lebih bersifat damage. Yang mana pada pendapat saya disebabkan itu, dia jauh lebih mudah untuk dihukum. Dan apabila dia yang mendapatkan kill dan dia juga yang sentiasa menjadi mangsa, ianya akan memberikan satu kill yang cukup bernilai buat pasukan Selangor Red Giant. Jadi dia perlu untuk bermain dengan lebih berhati-hati lagi. Ya, tapi kita juga kena faham kenapa. Disebabkan Todak memerlukan damage daripada fasa early game dekat sini. Disebabkan adanya 1-1, adanya fasa, mereka masih lagi memerlukan scaling kepada fasa mid game, league game. Jadi tak ada pilihan, rival yang ditugaskan untuk mengeluarkan damage pada fasa awal game. Cuma seperti yang awak katakan, Sunforce perlu bermain dengan lebih berhati-hati dekat sini, memberikan tanda hormat kepada Selangor Red Giant. Sekarang sudah pun masuk kepada minit yang ke-7. Dan 10 sahaja lagi bakal berbaki. Namun kedudukan gol tak jauh bezanya di antara kedua pasukan ini. Mungkin akan ada perlawanan di kawasan turtle yang ketiga ini untuk menentukan siapa sebenarnya yang berjaya untuk mengawal map di fasa mid game ini. Tapi Pancake dapat diperhatikan dan dia menarik turtle terlebih dahulu. 4 orang di kawasan turtle. Ciku, gerakan signature-nya, clearance, Momo, call dan terus ke arah turtle. Itu akan dilakukan sekali lagi. Ya. Manakala Momo yang sekarang cuba membeli masa buka kawasan tersebut ditemani oleh rival di bahagian belakang. Untuk Selangor Red Giants agak sedikit bahaya, mereka tak tahu kedudukan rival, boleh saja untuk menggunakan akibat beliau bagi mendapatkan kill, tapi Yoms dapatkan oleh pasukan Selangor Red Giants. Tetapi sebelum itu kita lihat bagaimana pertempuran di bahagian belakang sebagai belajar duet. Yang berjaya untuk melarikan diri adalah Zaim Sempoy. Keadaan yang baik untuk dia betulkan posisi semula. Zaim Sempoy tidak dapat untuk dikorbankan dengan blazing duet tersebut. Ya, banyak pergerakan yang berlaku di kawasan tersebut. Tapi tak ada banyak keuntungan yang didapatkan oleh mana-mana pihak. Sekadar turtle untuk Todak, 1 kill untuk Selangor Red Giant. Tapi Momo dekat bahagian bawah Momo akan dikepung. Dia dikepung di bahagian belakang oleh Super Skies. Dan Super Zack mendapatkan kill tersebut. Momo dikorbankan bersama dengan turret di bahagian bottom lane. Cikugas berserangan diri ditemani oleh rival di bahagian belakang. Mana damage, Spear of Alpha telah digunakan pakai dan semangatnya akan terkena damage daripada crossbow tank. Cikugas dapatkan kill tersebut. Mengorbankan diri sendiri untuk melakukan pertahanan di bahagian atas tadi adalah satu pengorbanan yang cukup bernilai kepada pasukan Selangor Red Giant. Tapi kita juga kena melihat untuk pasukan Todak, walaupun mereka boleh dikatakan mula untuk bergerak dengan lebih agresif, tetapi Selangor Red Giant juga kelihatan damage mereka mula mencukupi dan ini perlu diwaspadakan oleh pasukan Todak. Sekarang ini 1-1 daripada Cikugas. Berjaya untuk mendapatkan farming yang baik. Berjaya untuk mencapai level 11. Dan dia tahu dekat siapa yang dia akan dapatkan stack. Dia dah tentukan dan dah mark awal-awal dah sebelum dia masuk ke dalam team fight, iaitu Super Gorgeous yang akan sentiasa memberikan dia peluang untuk terbang ke arah langit. Dan di saat dia terbang, nampak seperti Selangor Red Giant akan meninggalkan 4 orang di hadapan, sementara Super Red saja yang mampu untuk lari daripada crossbow of tank tersebut. 4 lagi ni berat sangat untuk bergerak keluar daripada team fight. Dan yang menariknya di mana Momo cuba untuk memberikan tekanan di bahagian side lane untuk memanggil Super Gorgeous pergi kepada arah tersebut. Tetapi ianya tidak berhasil. Super Gorgeous masih lagi memberikan fokus kepada team fight, masih lagi memberikan gangguan dan ini memaksa Momo juga terpaksa melakukan bantuan sedikit banyak di bahagian hadapan. Dan sekarang ini ada damage yang agak tinggi daripada Super Red. Mula gerakan agresi dipamerkan oleh Selangor Red Giant. Lot yang pertama sekarang ini dimulakan kiting, bermain tarik tali di antara kedua-dua pasukan. Ya, menunggu masa saja untuk Super Skies masuk. Momo juga
berada dalam kawasan yang sama. Cuba untuk clearkan minion dulu. Wave management, wild charge juga dipakai bersama dengan kita lihat Astral Echo telah digunakan. Dan Momo akan dikorbankan buat kali pertama yang kita lihat Ciku Gas terbang. Dan Pancake akan terkena damage yang besar. 2 orang terkorban daripada pasukan Toda. Barangkali 1 saja untuk Selangor Giants. Oh, sayang sedikit untuk Chico Guys. Crossbow tank tersebut tak berjaya untuk dapatkan lebih daripada 1. Sekarang ini Lord akan dimiliki. Rival sudah pun tertumbang. Masalah apabila menggunakan fighter di dalam permainan ini selaku jungler. Early game mereka pegang. Masuk ke arah late game. Jauh sekali untuk bertahan dalam team fight apabila ada crowd control yang penuh dikeluarkan oleh pasukan musuh. Dan cakap pasal crowd control, Super Gorgeous dan juga Pancake yang sentiasa menyukarkan frontliner untuk pasukan Toda ini. Tapi jangan lupa apabila digabungkan dengan Astral Echo daripada Super Zack, itu yang menyebabkan kenapa combo team fight daripada Selangor Red Giant ini betul-betul menyukarkan Toda di dalam salah satu team fight sebentar tadi. Dan ini juga memberikan ruang kepada Super Red untuk terus masuk kepada bahagian backline. Blazing Duet mengeluarkan damage yang agak tinggi. Sekarang ini terus saja melakukan rasakan di bahagian tengah dengan adanya bantuan Lord di bahagian bawah. Toda perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Ya, mereka perlu untuk berhati-hati juga dalam melakukan pertahanan tersebut sebab pick off bila masa saja boleh dilakukan, terutamanya daripada Super Gorgeous ataupun Pancake yang boleh menggunakan Onward dan juga Earth Shatter untuk lakukan satu adjustment dikombokan bersama dengan Flicker. Wild Charge juga pakai terlebih dahulu. Dan juga Spear of Alpha akan merencatkan plan yang telah diaturkan oleh Selangor Giants sebentar tadi. Namun itu adalah satu trade yang baik kerana mereka dapatkan turret di bahagian tengah dan top lane. Pick off yang kemas daripada pasukan Toda. Dan kita juga kena ingat di mana Selangor Red Giant masih lagi tidak berjaya untuk menyentuh inhibitor turret milik pasukan Toda. Dan mereka masih lagi boleh bersabar menantikan post fight daripada Ciku Guys dan juga Zaim Sepoi untuk melakukan serangan. Tapi Astral Echo dibuka menunjukkan posisi Ciku Guys. Tetapi Selangor Red Giant hanyalah ingin bermain secara defensif sahaja buat masa kini. Ya, dapat sekali kedua-dua marksman sekarang ini dalam perjalanan kepada Malefic Roar. Hunter Strike saja untuk rival. Yang lain lebih ke arah defensive item. Pada pendapat saya, kalau dah masuk betul ke arah late game, full tank juga tak ada masalah untuk diri beliau. Selagi dia mampu untuk memberikan true damage yang boleh untuk diharapkan ke arah Baxia tersebut, mungkin sebuah perkara yang baik. Tetapi sekarang ini Super Sky retribution yang baik terus saja mencuri satu buff, mengurangkan lagi kelebihan daripada sudut sustainability untuk rival. Minit yang menghampiri minit ke-13, kita telah pun mula memasuki kepada fasa late game. Jadi fokus kita akan mula beralih kepada goal laner kedua pasukan. Sebentar tadi Super Red, perbezaan gol dengan Ciku Guys adalah sebanyak 6,000 gol. Perbezaan Pancake dah terkena satu stack dan siapa lagi belum berterbang sebenarnya tak sempat. Tapi kita lihat bagaimana dengan keadaan dan Blazing Duet di bahagian belakang. Momo terima damage yang besar dan Tumatang memberikan bantuan daripada jarak jauh, menembak, memberikan damage kepada pasukan Toda, mengorbankan Momo selaku pemain mereka bersama dengan Pancake. Kelemahan crossbow of tank, kelemahan 1-1. Tak ada crossbow of tank, tak mampu untuk berikan impak yang besar. Dan crossbow of tank sekarang, sekali ditekan untuk disambung ke arah yang berbeza itu, agak terlalu sukar. Tapi kali ini percubaan yang seterusnya, Conceal Pedestrian. Spear of Alpha, Super Skies terpaksa untuk berundur. Namun kita lihat Winter terancam telah digunakan pakai. Sebentar dengan bantuan dapat di bahagian belakang. Super Red yang ada ruang yang besar. Blazing Duet dan rival. Double kill untuk Super berwarna merah. 3-0-5. Super Red telah menunjukkan potensi beliau sebagai carry untuk pasukan Red Giant. Sekarang ini dengan berjaya untuk mendapatkan Lord, terus sahaja akan melakukan rasakan di bahagian tengah. Hanya Momo dan juga Zain Sepoi saja untuk melakukan pertahanan. Pedestal terus saja dibuka. Ini adalah pilihan yang cukup baik. Clean sweep dengan begitu pantas dan Selangor Red Giant perlu bersabar untuk seketika. Inilah apa yang saya risaukan sebenarnya untuk Toda. Setup yang mereka inginkan dalam keadaan yang terlalu memaksa. 4-5, masih lagi mereka mencuba. Dan pada pengakhirannya, padah yang menimpa. Sekarang Lord sudah sampai ke arah base. Mampu atau tidak untuk pertahanan dilakukan. Tapi sebelum itu, kita lihat bagaimana dengan Super Red di bahagian top lane. Perlu jaga posisi beliau juga agar tak terkena sebarang crowd control daripada Yums, daripada Alpha yang dipakai oleh rival.
Mereka dah selesaikan misi. Kesemua turret telah pun dimiliki oleh pasukan Selangor Red Giants yang ketika ini mendominasi peta map Land of Dawn. 90% kawasan milik jajahan mereka. Ya, berjaya untuk menjajah Land of Dawn ini dengan cukup baik. Memerangkap Todak di dalam sangkar mereka sendiri. Tak akan mampu untuk berenang keluar disebabkan ketiadaan pengawalan map ini. Dengan adanya lagi Super Zack yang sekarang ini kita tahu kalau Novara sebagai lead game, Astra Recall kena satu saja ke atas Zain Sempoi, ke atas Ciku guys. Nyawa mereka akan kurang. Dalam 3/4 daripada nyawa penuh mereka akan terus dia hilang 3/4 pun boleh. Oh, betul. Hilang 3/4, tinggal 1/4 saja. Kalau terkena kepada damage dealer dekat sini dan itu cukup untuk menghalau damage dealer Todak untuk skill pada bahagian depan dan juga menyebabkan daripada segi team fight Todak akan kurang daripada segi damage. Tapi kita kena lihat betapa tepatkah sniper daripada Super Zack dekat sini. 12-9 pada minit yang ke-16. Selangor Red Giant dengan jelas mendahului buat ketika ini. Todak dikenali sebagai King of Comeback. Kalau kita melihat dalam situasi ini dengan adanya Feather Strike daripada Zaim Sempoi, mereka masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan. Tetapi seperti yang kita lihat daripada segi team fight dekat sini, bagaimana mereka nak melakukan team fight dengan lebih kemas lagi kalau nak dibandingkan dengan Selangor Red Giant. Pendapat daripada Sunforce? Di sini saya mengharapkan Zaim Sempoi mampu untuk menjadi problem solver bagi Todak yang kena lama menghilang. Kita memerlukan penyelesaian masalah daripada Todak sekarang untuk mereka keluar daripada sangkar mereka. Tetapi Todak nampaknya berada di bahagian belakang, seakan-akan ingin mencuba untuk melakukan punishment daripada arah yang bertentangan. Kebiasaannya orang lakukan clearance di kawasan yang berjauhan daripada Lord. Tetapi ini ada percubaan bertodak. Mungkin akan ada konsil masuk ke arah Lord sebentar lagi daripada Yums dan juga rakan-rakan. Ataupun hanya ingin mencuba. Sekiranya ada yang cuba untuk berdekatan dengan Yums nanti, akan ditumbangkan. Namun Zack masih lagi mencari di mana kedudukan pemain-pemain Todak. Saya rasa buat ketika ini untuk Selangor Red Giant, mereka boleh saja menggunakan Lord ini untuk mengumpan atau untuk keluar. Disebabkan kita dah bincangkan kemampuan mereka nak melakukan pertahanan, ada. Jadi mungkin boleh memberikan fokus lebih lagi kepada team fight dekat sini untuk mendapatkan kill, menang dari segi jumlah dan habiskan game. Nampak seperti itulah strategi daripada Selangor Red Giant. Terutamanya daripada kawalan map ataupun minion wave sekarang ini, daripada Todak agak kurang kalau kita nak melihat daripada minimap di bahagian bawah. Ya, antara ciri-ciri kalau mereka nak buat satu pancingan, wave management mereka kena kemas. Dan apa yang dibuat oleh Selangor Red Giants ini adalah satu contoh yang boleh untuk kita terapkan dalam rank play kita. Kalau betul nak jadikan kiting, wave management kena baik. Ya, tapi kali ini tak boleh nak reset kata Yums dan terus saja hilang lot tersebut. Tak sempat untuk Todak react. Tak sempat untuk mereka lakukan apa-apa. Tapi kali ini Yums masuk lagi. Super Gorgeous masuk dengan Death Penalty Zone. Di mana sekarang Ciku Gas mencari mangsa. Wind of Nature telah dibuka. Dan Ciku Gas dalam keadaan fire. Pancake dapatkan Ciku Gas. Macam Mr. Potato. Dalam genggaman beliau sendiri. Oh, masih lagi belum berakhir. Mereka cuba untuk tamatkan permainan sekarang ini dengan 3 orang saja yang berbaki untuk pasukan Todak. Tapi Winter Terancam itu akan membazirkan skill-skill pasukan Todak. Yang mana mereka sedikit butuh. Masih ada lagi berbaki. Lord yang akan mengiringi pasukan Selangor Red Giants berada di kawasan tengah. Spear Alpha lampu dikedepankan, namun kita lihat bagaimana dengan tarik kristal dipecahkan. Begitu mudah, semudah ABC untuk Selangor Red Giants. Selangor Red Giant memulakan game mereka yang pertama dengan poin yang pertama menunjukkan dominasi apabila berhadapan dengan pasukan Todak. Walaupun pada permulaannya kita dapat melihat pertarungan yang cukup sengit di antara kedua-dua pasukan. Tetapi apabila Selangor Red Giant mula mendapatkan letak, mula merasai di mana damage mereka mencukupi, menyebabkan mereka bergerak agresif dan Todak tak mampu nak menghalangnya. Ya, tepat sekali pergerakan daripada pasukan Todak seakan-akan tadi dibaca di kawasan Lord. Mereka tahu bahawa Yums akan cuba untuk memastikan dia boleh untuk reset. Ciku bergerak ke atas bersama dengan Momo. Namun, burst damage yang dikeluarkan pula oleh pasukan Selangor Red Giant mempercepatkan lot tersebut. Malah sekali lagi, buat kali yang keberapa saya pun dah tak tahu sebenarnya. Tapi, Todak cuba untuk memaksa team fight di saat mereka tak mampu lagi.
Dan kita juga jangan lupa di mana antara sebab kenapa Todak tidak mampu untuk melakukan clearance wave sebentar tadi ataupun kawalan minion wave disebabkan Momo dah pun di counter dengan adanya Baxia daripada Skies. Ini yang boleh dikatakan strategi yang cukup bijak telah pun dipamerkan daripada Selangor Red Giant sebentar tadi. Memang boleh cakap it's a very clear macam mana Selangor Red Giant menang, dan sepanjang hari ni kan saya salah panggil nama awak. Dia punya punchline baru nak sampai. Bukan Sultan Rig, Super Rig. Oi. Itu dia punya setup je sebenarnya. Tapi macam mana Super Rig punya impression tengok game tu tadi? Saya tak terkata lah saya tengok. Saya ingat macam Todak boleh bagi saingan ni. Orang kata, Ya. susah kan lawan Todak, pasukan yang sangat So, Rick hebat. nak cakap macam tak ada saingan ke ni? Bukan. Jangan kecam saya. Tak risau. Relax. Baru nak Sini orang semua tahan kecam. itulah. Sini orang semua tahan kecam. Ini perasaan main dekat atas ni tengok MVP Super Red, di mana even dekat Nose pun saya nak tanya soalan tapi rasanya dah terjawab dah. Yang mana satu lagi impact dia besar, Super Red ataupun Chico, dan kita boleh nampak Chico nak masuk dalam fight pun fight tu belum betul-betul start dah tak ada. Betul. Tapi kita juga kena faham di mana Super Red dengan gameplay beliau yang cukup agresif. Sebab jarang kita melihat goal laner yang melihat apabila tim telah pun memulakan sesuatu, beliau terus saja melakukan follow up dengan agresif. Seorang diri saja di bahagian backline dengan Blazing Duet. Tetapi yang lebih penting, masih lagi mengekalkan keselamatan dengan kita melihat KDA 3 kill, 0 kematian dan juga 7 assist. Ya, nanti saya nak tanya lebih soalan dekat pada bahagian highlight sebab ada beberapa benda yang pasukan Todak lakukan boleh katakan menarik, tetapi untuk Selangor Red Giant, mereka just with the true and tested rotation yang lebih kurang sama. Cuma saya rasa menang sedikit dekat menang sekian. Mungkin menang banyak dekat bahagian draft. Tapi saya suka Selangor Red Giant adalah Rick pun mereka suka. sentiasa dalam satu kedudukan yang bersiap sedia untuk masuk maupun keluar. Mereka bersiap sedia untuk, Todak nak fight, tak apa kita tak payah fight. Todak tak nak fight, dekat sini kita fight. Diorang sentiasa dalam satu butang yang untuk serang ataupun pulang. Dan ianya adalah satu perkara yang sangat-sangat mudah untuk mereka pilih tim fight mereka sendiri. Ya, mereka ikut The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu. Dia cakap, dia cakap. Nampak lemah bila kita tengah kuat. Dan nampaklah kuat bila kita tengah lemah. Bila mereka tak nak lawan, kita lawan. Kalau mereka yang nak lawan, kita tak lawan. Macam itulah. Lebih kurang lah. Saya translate lebih kurang faham lah. Faham? Super Rig faham lah? Faham kan? Dia bila dekat sini, dia kena yakan je. Tapi again, duduk ke atas meja caster ni dengan atmosphere semua orang dekat sini kan. Saya nak tanya pendapat awak. Tapi sebelum tu, kita akan dengar mic check Super Red Giant. Macam mana mereka menentang dengan Team Todak. Pandai oi. Itu ni. Oi. Pendek asal dah gambar banyak oi. Don't kata cuma DC because Dai, nice one. I can stun you lah. No speed. Kaya. Back, ada mana? Santai. You flicker, Jess. I got alpha. Dai, nice one. One ulti. Dai. Santai. I know retry ya. Guys, santai ya. I'm coming. Oh, no tigro. Can fight guys. Can. No second skill one. I see. Nice. I stun you alpha. Nice. Careful ulti Barca. Nice. Nice one. I will zombie. Ting. Go. One. No second skill. One. Ah, watch me guys. Yura. Boleh. Grok. I slow. Naughty grow. Nice. Chill ya. Nice one guys. Love you guys. Memang patut Sunfrost suka macam mana mereka masuk dengan keluar dekat team fight sebab dekat dia punya mind check tu yang dia bincangkan. Santai, boleh masuk. Gorgeous nak masuk. Jangan masuk. So kita boleh nampak dia punya communication kat situ agak kemas. Ya. Mereka setuju kalau nak masuk keluar tu memang mereka sekepala lah boleh kita katakan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini untuk itemization. Untuk itemization sebenarnya saya nak melihat item ni tapi telah pun dijual oleh ahli pasukan Selangor Giant iaitu Winter Transition. Yang mereka bijak, sesiapa saja yang memilikinya selalunya Super Skies dekat sini ataupun Sekis di mana akan mengumpat crossbow or tank daripada Jiku Guys dan menggunakannya dengan efektif. Ini yang sebab kenapa kita melihat Jiku Guys tak mampu untuk melakukan damage dengan lebih lanjut lagi. Walaupun sepatutnya waktu tu Jiku Guys dah boleh lakukannya. Antara frontliner yang langsung tak mati.
Dia yang susah pakai Baxia dia sebenarnya impact dia besar. Tapi dekat screen tak nampak. Betul. Tapi dia 1-0-11. Cara dia zoning, cara dia controlkan team fight situation tu sebenarnya boleh saya cakap Super Skies dengan Super Zack daripada segi impact tak nampak macam besar sangat macam Super Red, tapi diorang punya impact kat dalam game is actually agak besar. Ya betul, tepat sekali. Tapi kita akan lihat bagaimana itemization dengan lebih tepat lagi. Super Red, permainan dia dalam perlawanan kali ini saya boleh katakan sangat-sangat on point. Macam mana dia masuk, laser duet yang dipilih daripada sudut kedudukan dan sebagainya. Kalau perasan banyak kali rival ulti pop terus laser duet dekat depan. Ini even kalau dia kena tangkap dengan rival sendiri pun nampak masih dalam situasi yang sebenarnya sangat-sangat bagus sebab at this point of the game dia punya item pun dah penuh. Jadi dia nak lifesteal balik tu masih okey. And plus dia ada Purify. Ya. Kalau Plus dia ada terkena daripada Wild Charge pun, kalau terkena daripada Spear of Alpha sekalipun, dia boleh belah. Belah habis tu buat Blazing Duet. Sebab yang saya nak cakap pun sebenarnya Aha. macam kalau tengok daripada draft ada hero yang boleh punish bila dia masuk. Wild Charge tapi selain itu macam saya tengah tengok macam Super Red tak kena punish. Bila dia pakai Blazing Duet ke, bila dia basic attack ke apa benda, dia macam selamat. Tak ada orang boleh bunuh dia dengan cepat. Ciku cuba untuk kejar, tapi setiap kali Ciku yang cuba bunuh dia, Ciku yang mati. Saya boleh katakan di mana ini daripada segi targeting daripada pasukan Selangor Red Giant. Disebabkan untuk Ciku Guys dah pun ditarget untuk dibazirkan crossbow tank. Manakala untuk Zem Tempo yang bersembunyi di kawasan belakang, beliaulah menjadi target Super Red dekat sini untuk pergi belakang dan juga Blazing Duet. Menyebabkan damage dealer daripada pasukan Todak tak ada. Tak ada damage, menyebabkan kenapa Selangor Red Giant yakin untuk bergerak dengan lebih agresif lagi di bahagian hadapan. Kita dah bincangkan perkara ni lah, Pel. Untuk musim kali ni Todak perlu untuk ubah habit mereka yang mana mereka sentiasa memegang pada satu hero, tak kisah lawan dengan apa, mereka akan cuba untuk pakai. Dan kali ini mereka cuba lagi sekali perkara tersebut. Mungkin dalam match-match ataupun perlawanan-perlawanan sebelum ini, lawannya masih lagi boleh untuk mereka gunakan strategi tersebut. Tapi apabila berhadapan dengan pasukan seperti Selangor Red Giant ini, dengan draft sebegitu rupa, seakan-akan mereka membuang saja peluang untuk mereka dapatkan kemenangan. Tapi kita boleh katakan untuk Todak, mereka ada idea tersendiri disebabkan mengambil alpha untuk memenangi daripada segi fasa early game, untuk melakukan invasi, kemudian adanya Momo dengan Uranus untuk memberikan tekanan di bahagian side lane supaya Super Gorgeous tak boleh ikut team fight. Tetapi yang bijaknya dengan adanya pengambilan Baxia dekat sini, mereka tak boleh melaksanakan tanggungjawab tersebut. Terutamanya apabila damage dari Selangor Red Giant dah pun mencukupi. Bagi saya pun masalahnya dekat sini bukanlah daripada Baxia maupun Terizla. Lebih kepada siapa yang nak pegang Cloud ini yang menjadi persoalan. Ya. Sebab sebenarnya bila tengok juga kan, sebab Wan ambil awal, adakah itu sebab dah ambil Wan, siapa betul-betul nak bunuh Baxia? Pun lagi satu juga kalau dia ambil carry apa mungkin susah. Kita akan tengok highlight kat sini di mana antara benda yang saya nak bawa masuk dalam perbincangan adalah Todak punya rotation adalah macam mana Momo dan juga Yums akan masuk dekat dalam jungle, tapi diorang akan masuk ke arah yang berbeza. Seorang masuk side purple, seorang akan masuk side orange. Jadi nampak seperti Todak punya idea dekat dalam game ni adalah macam mana mereka nak control jungle ataupun rotation daripada Selangor Red Giant. Tapi kita nampak beberapa kali bila diorang masuk, diorang cuba untuk gerak agresif sedikit, tapi bila fight tak semestinya diorang menang. Ya, dan tak dilupakannya juga di mana untuk Selangor Red Giant, antara sebab kenapa mereka masih lagi mampu boleh memenangi perkara tersebut adalah reaksi yang pantas, follow up yang pantas. Menyebabkan kenapa Todak seringkali didenda apabila rotasi agresif dilakukan oleh mereka tidak begitu kemas. Kalau kita lihat dekat sini, Super Red Blazing Duetnya sentiasa berada dalam satu kedudukan yang tak boleh untuk dicapai pun oleh pasukan Todak. Di sini percubaan yang terakhir kalau tak silap saya untuk mereka. Tak rasanya ada ada lagi satu. Tapi ini antara situasi di mana saya rasa macam awak bertiga cakap, okey, awal ni macam okey, Selangor Red Giant mungkin tak ada damage. Nanti bila si siapa nama dia Super Red dah ada item, okey baru kita nampak damage. Tapi dekat sini Todak nampak macam bila dah ada item pun mereka tak cukup damage. Kenapa? Sebabkan saya rasa sebab Zaim Sempois main terlalu selamat. Dia selalu buka Faded Death Strike dekat kawasan hujung-hujung je. Di mana dekat sini mungkin Selangor Red Giants boleh senang untuk keluar daripada kawasan tersebut dan high ground tak ada untuk Todak. Mengharapkan pada Ciku Guys sahaja. Jadi benda tu damage tak mencukupi. Tapi saya tak salahkan dia. Ya, Dalam dia kena jaga position. dalam ceritanya siapa dia punya target? Ya, saya rasa macam situasi akan nampak berbeza kalau dia buka Faded Death Strike jauh sedikit daripada reach Selangor Red Giant, tetapi pasukan Todak mereka yang kiting. Jadi Selangor Red Giant yang akan masuk dalam kawasan
Tapi sebelum kita berbual dengan Student juga, kita nak cakap thank you very much kat ROG Phone 7 menawarkan permainan Pro dalam poket anda.